Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بخير. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Yang pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, keizinan daripada Allah, pada malam ini kita sama-sama dapat berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan salat fardu maghrib. Seterusnya kita duduk di dalam majlis ilmu. Ini adalah merupakan pilihan daripada Allah, merupakan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di rumah Allah pada malam ini. Ada di kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan di dalam hidupnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk dia datang ke rumah Allah. Ada di kalangan manusia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya mungkin nikmat yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, kekayaan ataupun dari sudut dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dia boleh sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih di kalangan hamba-hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakannya. Di antara nikmat yang kebanyakan manusia lupa, yang pertamanya adalah as-sihhah, tetapi dia tidak pernah sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sama ada untuk beribadah ataupun duduk di dalam majlis ilmu. Ada di kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kesihatan, tetapi dia boleh sampai ke rumah Allah. Ini merupakan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia menggunakan nikmat itu
untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada di kalangan manusia walaupun diberikan nikmat kepadanya tetapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faragh, nikmat kelapangan masa. Ada di kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan masa tetapi tidak dia gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan kelapangan masa itu untuk melakukan perkara yang sia-sia. Menggunakan kelapangan masa itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di kalangan manusia diberikan nikmat kelapangan masa, dia boleh datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kelapangan masa yang diberikan kepadanya dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dua nikmat ini kepada kita, menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun kita gunakan kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, pada pertemuan kali pertama kita pada malam ini, tuan-tuan dirahmati Allah, saya ingin mengajak kepada tuan-tuan dirahmati Allah untuk kita melihat satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, ayat ini yang akan kita bahaskan pada malam ini, tuan-tuan dirahmati Allah, dari sudut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita semua maklum, ada di kalangan ayat ataupun di antara ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ataupun kalamullah itu adalah merupakan mukjizat wahyu yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara ayat itu turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi sebab, ataupun disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Dan ada di antara ayat yang mana turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sebab. Dan ayat di dalam surah An-Nur ini yang kita nak lihat, ianya turun kerana mempunyai sebab. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ini, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu. Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza ista'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat ini, tuan-tuan dirahmati Allah, diturunkan ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Dan ayat ini dinamakan dengan ayat Madaniyah kerana ayat ini turun ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah daripada Makkah ke Madinatul Munawwarah. Maka ayat ini dinamakan ayat Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu urusan yang memerlukan kepada pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka meminta keizinan kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepada kamu kerana sesuatu keperluan, berilah izin kepada sesiapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonlah keampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sebelum kita melihat kepada sebab turunnya ayat ini, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di antara ciri-ciri orang mukmin itu. Siapa orang mukmin? Orang yang beriman kepada Allah, yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya disebutkan di dalam ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut apabila mereka bersama dengan baginda, duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu urusan, mereka tidak akan meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Mereka tidak akan pergi, mereka tidak akan meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah mereka akan meminta izin terlebih dahulu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu sendiri, tuan-tuan, banyak ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perihal ataupun ciri-ciri orang mukmin itu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri-ciri orang mukmin itu yang mana Allah kata di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, apabila dia mengingati Allah, idza dzukirallah, dia mengingati Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, tuan-tuan. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Ini ciri-ciri orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga di dalam ayat ini, tuan-tuan dirahmati Allah, sifat orang mukmin itu apabila mereka duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan meninggalkan baginda, melainkan mereka akan meminta izin terlebih dahulu kepada baginda untuk meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis tersebut. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah, dalam konteks ayat ini yang mana kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Orang yang mana mereka duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana memerlukan kepada mereka untuk meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan baginda. Ini adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka. Kenapa perlu beradabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan?
Kerana Rasulullah bukan seperti manusia seperti kita, tuan-tuan. Baginda bukan manusia yang sama seperti kita. Baginda adalah manusia yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana gelaran yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul, yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri memiliki sifat yang sangat mulia, yang tidak ada pada manusia-manusia yang lain. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk beradabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, tuan-tuan dirahmati Allah, ayat ini juga Allah mengajarkan kepada kita, yang mana apabila seseorang itu telah beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia adalah sebagai seorang mukmin yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka minta ampunlah untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan, minta ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, ini ayat yang kita lihat apabila Allah Subhanahu wa taala sebut berkaitan tentang ciri-ciri orang mukmin. Baik. Mari kita lihat kenapa ayat ini turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut di dalam tafsir yang dinukilkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, yang mana kitab ini ataupun tafsir ini tafsir yang berkaitan tentang asbabun nuzul lil Imam As-Sayuti, yang mana beliau menukilkan turunnya ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana penggalian parit. Penggalian parit ini, tuan-tuan dirahmati Allah, satu peristiwa yang mana penggalian parit ini ialah untuk membuat benteng ataupun perancangan ketika mana tentera-tentera Islam nak berhadapan dengan musuh-musuh Islam di dalam peperangan Ahzab. Semua kita maklum, tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam sejarah Islam, peperangan yang berlaku di dalam Islam, di dalam sejarah Islam, yang pertamanya adalah peperangan Badar. Di dalam peperangan Badar, tuan-tuan dirahmati Allah, tentera Islam berjaya mengalahkan musuh-musuh Islam. Namun di atas menuntut bela musuh-musuh Islam, di atas kekalahan mereka, lalu mereka menyerang tentera-tentera Islam, maka berlakunya peperangan Uhud. Peperangan Uhud, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlaku pada tahun 3 Hijrah, yang mana pada ketika itu tentera Islam tewas, tuan-tuan dirahmati Allah. Ramainya mereka yang gugur sebagai syuhada. Tidak terkecuali, tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami luka yang begitu parah, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cedera di dalam peperangan Uhud. Namun pada tanggal 5 Hijrah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlakunya sekali lagi peperangan yang namanya peperangan Ahzab, ataupun disebut dengan peperangan Khandaq. Kenapa disebut dengan peperangan Khandaq? Kerana adanya peristiwa penggalian parit. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka ketika mana musuh-musuh Islam sudah berada di sempadan kota Madinatul Munawwarah untuk menyerang tentera-tentera Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dikhabarkan oleh para sahabat
yang mana tentera Islam bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan yang mana musuh-musuh Islam sudah berada di sempadan kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil para sahabat untuk apa dia? Untuk bermusyawarah bersama dengan para sahabat. Apakah perancangan yang kita nak lakukan? Kerana kita ada pengalaman. Kita pernah menang di dalam peperangan Badar. Kita ada pengalaman yang mana kita kalah di dalam peperangan Uhud. Maka apakah perancangan strategi yang perlu kita lakukan? Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk melakukan musyawarah. Maka di antara sahabat yang ada di dalam musyawarah itu tuan-tuan, namanya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sayyidina Salman Al-Farisi tuan-tuan dirahmati Allah, dia telah memberikan satu pandangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pandangan itu tuan-tuan? Apakah perancangan yang telah diberikan oleh Sayyidina Salman ini? Yaitu menggali parit. Cadangan ini datangnya daripada Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Dia memberikan pandangan untuk menggali parit. Dan penggalian parit itu dibuat di sempadan ataupun di bahagian utara Madinah. Kenapa Sayyidina Salman memilih di bahagian utara Madinah tuan-tuan? Kerana di bahagian yang lain yang mana memberikan kesukaran kepada musuh-musuh Islam untuk menyerang hendap tentera-tentera Islam ataupun memberikan kesukaran kepada mereka untuk masuk ke Madinatul Munawwarah, disebabkan di bahagian yang lain adanya gunung, ganang, dan begitu juga adanya kebun-kebun kurma. Maka Sayyidina Salman memberikan pandangan untuk menggali parit di bahagian utara Madinah. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang tuan-tuan, baginda menerima pandangan itu, walaupun pandangan itu berada ataupun datangnya daripada orang yang berada di bawahan. Tetapi inilah kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia menerima pandangan daripada tentera-tenteranya. Baik. Maka berlakulah penggalian parit tuan-tuan dirahmati Allah. Maka apabila sedang menggali parit tuan-tuan, datang sekelompok kecil tuan-tuan dirahmati Allah. Datang sekelompok kecil, datang dalam keadaan yang lewat. Sedang para sahabat dengan baginda menggali parit tuan-tuan dirahmati Allah, ada segelintir kelompok yang datang dalam keadaan yang lewat. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, dia hanya membuat kerja yang ringan sahaja. Bahkan selepas daripada itu, dia kembali semula ataupun meninggalkan para sahabat, meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta keizinan terlebih dahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini tuan-tuan. Kenapa Allah turunkan ayat ini tuan-tuan dirahmati Allah? Kerana ulama tafsir berikan komentar di dalam tafsir mereka, Allah Subhanahu wa taala nak sebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada para sahabat siapa golongan ini, siapakah kelompok kecil ini yang datang lewat, kemudian hanya mengerjakan kerja yang ringan, kemudian kembali meninggalkan baginda tanpa meminta keizinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turun ayat ini tuan-tuan, yang mana golongan ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran hanya ada 3 golongan.
Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala hanya sebut 3 golongan sahaja. Golongan yang pertama adalah golongan mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah golongan yang kafir. Golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran adalah golongan munafik. Ini sahaja 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Bermakna, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada para sahabat, golongan ini, kelompok ini adalah kelompok orang munafik. Kerana orang kafir tidak akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tidak akan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala orang munafik ini yang mana mereka duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirakamkan di dalam sejarah, tuan-tuan dirahmati Allah. Orang munafik ini mereka boleh sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh duduk di dalam majlis ilmu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebenarnya itu adalah sebagai apa dia? Muslihat mereka, tipu daya mereka. Kerana orang munafik ini, tuan-tuan dirahmati Allah, samalah seperti mana orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik ini sama seperti mana orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang munafik ini dia bermuka-muka, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebahagian daripada manusia itu, siapa dia? Orang munafik. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala menafikan pengakuan mereka. Allah kata wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya tipu daya mereka, muslihat mereka, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu mereka boleh sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka berjumpa dengan orang mukmin, mereka mengatakan kami beriman kepada Rasul, kami beriman kepada agama Islam, kami beriman kepada Allah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka berjumpa dengan kamu, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka bersama dengan syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini pengakuan orang munafik sendiri, tuan-tuan. Yang mana apabila mereka kembali bersama dengan syaitan-syaitan mereka, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah syayatinihim, syaitan-syaitan mereka, nak menunjukkan betapa hinanya golongan ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Lalu Allah kata qalu inna ma'akum, sebenarnya kami bersama dengan kami bersama dengan kamu. Kami hanya mempermainkan mereka sahaja, kami hanya memperdayakan mereka sahaja. Sebenarnya kami tidak bersama dengan mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mereka cuba untuk menipu Allah, memperdayakan Allah, dan begitu juga mereka cuba untuk menipu orang mukmin, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka ayat ini turun, tuan-tuan, nak bagi tahu kelompok itu adalah kelompok orang munafik, yang mana mereka datang bukan nak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan nak bantu agama Islam, tetapi sebenarnya mereka ingin mengintip, mereka ingin mendapatkan maklumat
apa yang sedang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berita itu akan disampaikan kepada musuh-musuh Islam. Maka sebab itu orang munafik ini bermuka-muka, tuan-tuan di dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quranul Karim di mana tempat orang munafik ini. Allah Subhanahu wa taala sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini tempatnya di dalam neraka Allah yang paling bawah sekali, tuan-tuan. Kalau orang kafir tempatnya, azabnya di dalam neraka Allah, maka orang munafik ini juga azabnya, tempatnya di dalam neraka Allah, tetapi yang paling bawah sekali, tuan-tuan di dirahmati Allah. Sebab itu, tuan-tuan di dirahmati Allah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabat, ada di kalangan orang munafik yang meninggal dunia, tuan-tuan di dirahmati Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak mensalatkan jenazah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat, tuan-tuan di dirahmati Allah. Allah kata apa dia? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih. Tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini melarang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah ke atas orang munafik. Allah kata wala tusalli, jangan kamu salat seorang pun di kalangan mereka. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, jangan kamu salat ke atas jenazah mereka. Wala taqum ala qabrih, jangan kamu doakan di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya mereka itu kufur kepada Allah dan mereka kufur kepada rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dia mati dalam keadaan yang fasik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, bahayanya munafik ini, tuan-tuan dirahmati Allah, kerana di dalam sejarah Islam mereka inilah yang mengucar kacirkan, memecah belahkan kesatuan umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahayanya golongan-golongan ini, sehingga kan Allah turunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang lain, tuan-tuan, yang mana kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memohon keampunan bagi mereka kepada Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan memohon keampunan bagi mereka kepada Allah, in tastaghfir lahum 70 marratan, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak meminta ampun bagi mereka kepada Allah 70 marratan, sebanyak 70 kali, tuan-tuan dirahmati Allah. Falan yaghfirallahu lahum, Allah kata aku tidak akan ampunkan dosa mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun 70 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta ampun bagi mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan mereka, tuan-tuan dirahmati Allah, kerana bahayanya orang munafik ini, tuan-tuan. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ayat ini, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada baginda mereka itu adalah golongan munafik. Mereka bukan untuk membantu Islam, tetapi mereka ingin mendapatkan berita supaya mereka boleh sampaikan kepada rakan-rakan mereka, kepada golongan-golongan mereka, untuk melemahkan tentera-tentera Islam. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, begitu juga di dalam penggalian parit ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Apa yang menariknya, ketika mana penggalian parit ini untuk berhadapan dengan peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq, tuan-tuan dirahmati Allah, ada satu peristiwa yang sangat menarik, iaitu
satu peristiwa yang berlaku yang kita sebut dengan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana penggalian parit ini tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat lapar. Disebut di dalam riwayat tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari tidak makan tuan-tuan. Dalam keadaan yang tidak bermaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama dengan para sahabat. Ada seorang sahabah yang namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Seorang sahabah yang mana dia melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak bermaya. Dan Sayyidina Jabir tahu yang mana Nabi tak makan, tuan-tuan dirahmati Allah. Sahabat ni dia sangat prihatin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh nampak, dia boleh tahu tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi dalam keadaan bagaimana. Mereka begitu rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat kasih dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka apabila Sayyidina Jabir lihat dalam keadaan Nabi yang tidak bermaya, Sayyidina Jabir meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang. Maka apabila dia pulang ke rumah berjumpa dengan isterinya, maka ditanya kepada isterinya apa yang ada di rumahnya. Maka kata isteri kepada Sayyidina Jabir, yang mana hanya ada sedikit gandum, kemudian ada seekor anak kambing yang kecil. Maka Sayyidina Jabir mengatakan kepada isterinya, masaklah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku lihat Nabi dalam keadaan yang sangat lapar. Dan masaklah untuk beberapa orang sahabat. Maka isterinya masak, tuan-tuan dirahmati Allah, dan Sayyidina Jabir pergi semula berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum daripada itu tuan-tuan, isterinya pesan kepada Sayyidina Jabir, jangan malukan dia. Kenapa tuan-tuan? Maksudnya jangan ajak orang yang lebih ramai, kerana bimbang tak cukup dan akan memalukan dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Maka Sayyidina Jabir pulang, lalu diberikan tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku balik tadi, aku suruh isteriku masak untuk makanan sedikit untuk kamu makan dan beberapa orang sahabat. Maka aku jemput kamu untuk datang ke rumahku untuk menikmati jamuan makanan yang telah disiapkan. Tuan-tuan dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiklah. Lalu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiklah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat iklan, memaklumkan kepada semua para sahabat, tuan-tuan, kepada semua tentera-tentera Islam, yang mana selepas ini kita datang ke rumah Sayyidina Jabir kerana ada jamuan untuk kita, tuan-tuan. Sedangkan isterinya dah pesan, tuan-tuan, jangan ajak ramai kerana bimbang tak cukup makanan, hanya sedikit gandum dan seekor anak kambing yang kecil. Tuan-tuan dirahmati Allah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memaklumkan kepada mereka yang sedang menggali parit untuk datang ke rumah Sayyidina Jabir. Namun tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Jabir, wahai Jabir, aku minta supaya jangan kamu turunkan masakan itu daripada tempatnya sehingga aku datang ke rumah kamu. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Jabir, tuan-tuan. Maka Sayyidina Jabir mengatakan, baiklah ya Rasulullah. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Terkejut isteri Sayyidina Jabir, tuan-tuan. Ramainya datang ke rumahnya, sedangkan dah dimaklumkan hanya beberapa orang sahaja bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sendiri makanan itu lalu diberikan kepada para sahabat. Subhanallah, tuan-tuan. Sedangkan Nabi dalam keadaan yang lapar, tuan-tuan. Sepatutnya Nabi yang berhak untuk makan terlebih dahulu, tetapi disebabkan kasihnya Nabi, disebabkan mempunyai sifat yang begitu mulia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi tak makan dulu. Nabi lebih rela untuk berikan kepada para sahabat kerana para sahabat juga dalam keadaan yang letih.
sahabat juga dalam keadaan yang lapar kerana mereka menggali parit. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi tidak mementingkan dirinya. Nabi memberi makan kepada para sahabat terlebih dahulu sehinggalah semua merasa makanan itu sehingga kenyang. Tuan-tuan dirahmati Allah, kata Sayyidina Jabir, riwayatkan di dalam hadis ini, tuan-tuan dirahmati Allah, aku lihat tidak berkurangan sedikit pun makanan yang dimasak oleh isteriku yang dimakan oleh mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah, berapakah jumlah yang datang ke rumah Sayyidina Jabir? Disebutkan di dalam riwayat 1000 orang. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang sedikit, tuan-tuan dirahmati Allah, boleh mencukupi untuk mereka makan jumlahnya 1000 orang. Bahkan tidak sedikit pun berkurangan makanan yang dimasak oleh isteri Sayyidina Jabir. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Tuan-tuan dirahmati Allah, yang terakhir yang makan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, tuan-tuan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, dan sesungguhnya adalah pada diri kamu itu, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi rasulillahi uswatun hasanah, ikutan contoh yang paling terbaik. Tidak ada contoh yang paling terbaik melainkan ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sebab itu kita kena kasih kepada Nabi, tuan-tuan. Sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana kita menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam di maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana niat kita untuk menziarahi Masjidin Nabawi hanya semata-mata untuk kita menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya disebabkan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyampaikan salam kepada baginda, assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera ke atas engkau ya Rasulullah. Ini salam yang kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda bukti cinta kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu, tuan-tuan, apabila Allah berikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, sebenarnya ia adalah untuk menetapkan, meningkatkan, menetapkan diri para sahabat, keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dia? Menanamkan keyakinan, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat-mukjizat yang dipamerkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah tunjukkan kepada para sahabat bukti keyakinan yang mana Nabi ini adalah seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih, tuan-tuan dirahmati Allah. Maka apabila mereka lihat sendiri, tuan-tuan, mukjizat di hadapan mata mereka, mereka begitu yakin yang mana manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka ayat ini turun, tuan-tuan dirahmati Allah, adalah untuk apa dia? Untuk nak bagi tahu golongan yang datang lewat itu, kelompok yang kecil itu adalah golongan munafik. Dan yang terakhirnya, sebelum saya tutup kuliah ini, tuan-tuan dirahmati Allah, saya tinggalkan dengan tuan-tuan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebut ayatul munafik salasah: idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik itu, ciri-ciri orang munafik itu. Ini ciri-ciri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ataupun tanda-tanda orang munafik itu. Yang mana yang pertama Nabi sebut, idza haddatha kadzaba. Apabila dia berbicara, dia bohong. Dia berdusta, dia tidak pernah bercakap benar. Ini ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia memungkiri janjinya.
Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khan, apabila diberikan amanah tanggungjawab dia khianat. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan diri kita daripada sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara diri kita, dan mudah-mudahan ayat yang kita bicarakan pada malam ini ya menetapkan keimanan kita, keyakinan kita yang mana Islam adalah agama yang tinggi, Islam adalah agama yang memberikan keselamatan, dan hendaklah kita menjadi orang-orang yang benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perkongsian ilmu pada malam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
satukan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور وجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله. Alhamdulillah. Allahu Akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن حفظنا وعلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمه